pun menyebutkan daripada beberapa sebab kita seseorang itu boleh bertayamum. Pada dasarnya ada 5 sebab yang pun telah kita bentangkan sedikit, mungkin dalam 4 daripadanya. Iaitu yang pertama faqdul hissi, iaitu airnya tiada, alatnya itu yang tiada. Itu yang menyebabkan pertama bolehnya seseorang itu tayamum, tetapi dengan syarat tiada itu telah pun kita bahaskan tiada macam mana. Tiada setelah yakin memang tiada. Yakin itu datangnya dengan khabar yang diberikan oleh orang yang dipercayai setelah orang itu pun dah cari dah. Yang keduanya setelah dia cari sendiri, dia pergi, yang mana disebutkan ada hadnya. Disebutkan itu ada had yang dekat, ada had dia panggil hadul ghaus. Dia dah pergi dah sampai had pun tak jumpa. Dia dah pergi ke Turut sana tak jumpa. Maka barulah dia dibenarkan untuk bertayamum. Bermakna benar-benar ketika itu dia tak ada air dalam kadar dan ke tempat yang dia telah cari. Itu yang pertama, iaitu faqdul hissi, tak ada, sekiranya itu tak ada air, tak ada. Yang keduanya adalah al-khawf min qalabih, iaitu mungkin ada air. Mungkin kita panggil dalam 300 meter ada air. Tapi nak pergi ke air itu ada perkara-perkara yang menggugat kepada nyawanya, menyebabkan dia takut untuk pergi kepada air tersebut. Ada binatang buas. Binatang buas ni kalau betul-betul macam sahabat Safinah Maula Rasulullah, dia tak takut. Dia kata aku ni pembantu Rasulullah, kan, ketika mana dia kat pulau tu. Aku hanyut. Cerita pula dengan singa pun layan cerita dia. Kemudian singa pula tunjuk jalan kat dia. Ini kalau orang betul-betul lah ni. Seperti juga Ibn Umar, yang ketika mana dia ya, ketika kaum muslimin nak lintas satu jambatan, kat jambatan tu singa. Semua tak berani lah, siapa nak ketekam nanti. Pergi Ibn Umar, ketika itu tiulas telinga dia. Jangan kacau lah tengah-tengah jalan, orang nak berjalan. Ya Ibn Umar, macam mana kamu berani sangat ni? Dia kata, aku yakinlah sesungguhnya dia juga dalam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kenal kepada aku, kenal kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika ni cerita lawak lah kan, satu cerita di Salim Asyaltri, dia ingat kepada dia, kata sayang kepada dia lah. Dia pergi zoo. Bersama dengan dia ada orang ikut. Salah seorang daripada itu ada seorang sayyid, budak-budak lah, budak-budak. Misalnya sudah gurau, pergi dekat kandang singa tu. Dia tengok singa, dia cakap dekat budak ini, anak keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, sayyid. Dia kata dekat budak ni, dia kata, tahu tak kamu bahawa sesungguhnya binatang buah dia tak makan kepada Ahlul Bait? Oh, kata budak ni kecil. Oh, iya ke Habib? Ya. Jadi, kalau betul kamu ni ahli baik, mungkin kamu yakin kamu ahli baik, kamu kena masuk dalam tu. Kalau dia tak makan kepada kamu ahli baik. Dia gurau. Tapi budak-budak kata, Habib, antum pun ahli baik kan? Kalau macam itu, Habib masuk dulu, saya ikut belakang. Habis saya insyaAllah dia kata, oh, mana anda masuk? Kata Habib, ada tengok, tapi anda ada syak sikit dengan singa ini. Kenapa? Ini singa Wahabi. Memang dia tak suka kepada ahli bait, nanti harus dimakan. Allah. Saya insyaAllah bergurau ya. Tapi ada perlihat bermakna haiwan itu sebenarnya betul. Kalau orang-orang yang ada nur, sembahyang, iman, nurnya Nur Muhammad SAW, umat Muhammad, kalau betul, insyaAllah tak diganggu begitu.
Demikianlah disebutkan cerita yang kita sebutkan sebelum ini. Seorang yang mana ketika itu wali Allah, orang yang hebat, orang-orang fuqaha pada zamannya itu dengar namanya masyhur, hebat, disanjung. Mereka datang dengan niat untuk nak tahu apa kehebatannya. Ketika mana mereka sampai, setelah itu salat berjamaah, wali Allah ini, orang soleh ini menjadi imam. Tapi bacaannya tak seperti bacaan orang-orang yang hebat-hebat, bacaan biasa yang mungkin bagi mereka para fuqaha dan qurra itu bacaannya itu taklah kita lulus 100% seperti mana yang apa kita panggil betul-betul yang itu. Sehingga terdetik dalam hati-hati mereka ini mengatakan, ini syekh ada tak berapa bagus dalam bacaan dia. Macam mana dia disebut sanjung oleh orang. Nampak? Dicek selalu kan, ini sifat manusia begitu. Lepas belajar Al-Quran, dia pergi cari orang punya bacaan Al-Quran macam mana dia. Lepas dia belajar solat, dia pergi tengok solat orang. Itu kerja dia. Sedangkan orang belajar tu untuk diri dia. Ala kulli hal, dijemput, dimuliakan, dijadikan tetamu. Di depan rumah syekh itu punya ada sungai. Mereka pun ambil peluang ketika waktu lapang, tanggal baju mereka, masuk mandi dalam sungai. Ketika mana mereka dalam sungai, datang singa yang besar duduk atas baju dia orang. Dia orang dah lama dah sejuk dah kecut dah. Tapi nak naik macam mana singa atas baju? Tak berani. Sampailah syekh ni rupanya bawa balik, tengok. Kenapa tak naik? Ada singa syekh, bahaya. Singa dia, syekh dia pergi kat singa tu, pulas telinga. Saya dah kata jangan kacau orang tetamu saya tu. Jalan. Oh, terkejut dia orang. Ya syekh, macam mana kamu boleh hebat seperti itu sampai singa pun tak takut kepada kamu? Dia kata, kamu itu orang-orang yang mementingkan kepada zahir. Oleh kerana itu kamu takut zahir kamu itu digigit, dicederakan dan sebagainya. Tapi kami ini orang-orang yang mementingkan kepada batin. Maka ketika itu orang-orang yang ada mementingkan kepada batin, tak heran kepada zahirnya, sehingga pun akan takut kepada orang-orang yang tak takut kepada apa yang berlaku kepada zahir. Itu keadaannya. Kita kalau nak test, tengoklah. Nah, jadi ini yang disebutkan. Yang ke berapa tadi? Yang kedua iaitu takut kalau sekiranya kita pergi cari air itu, pergi tempat air itu ada gangguan, mungkin ada perompak di tengah jalan, maka dia ini dibenarkan untuk bertayamum. Yang ketiga, al-jahlu bil ma'i wa nisyanih. Dia tak tahu mana air itu, betul-betul tak tahu, ataupun dia lupa. Maka dia pun boleh bertayamum kalau sekiranya dalam keadaan seperti itu. Ya. Yang keempatnya adalah al-hajah ilal ma', dia perlu kepada air itu. Untuk apa? Minum. Kalau air itu ada tapi untuk minum, kalau dia guna wuduk maka dia tak ada air minum, maka didahulukan untuk minum. Hatta disebutkan yang kita sebutkan sebelum ini, hatta kalau air itu diperlukan untuk haiwan, yang mana haiwan ini memerlukan kepada air dan air itu lebih tapi untuk haiwan, maka kita boleh bertayamum dan mendahulukan air itu diberikan kepada haiwan-haiwan ternakan kita dan haiwan-haiwan yang dibenarkan. Jadi disebutkan dulu yang mana yang disebut haiwan muhtaram, yang dihormati. Yang tak termasuk di dalam haiwan muhtaram adalah anjing gila. Yang tak masuk muhtaram adalah khinzir. Yang tak masuk muhtaram adalah tarikus salah, orang meninggalkan salat. Yang tak masuk muhtaram adalah orang murtad. Yang tak masuk muhtaram adalah kafir harbi, iaitu orang-orang kafir yang memerangi kepada Islam. Yang ini tak boleh kita bagi air kepada dia. Tapi air dia tanya dulu, kesian kepada dia. Kalau dia nak air, dia bertaubat, dia solat, bagi minum. Tapi kalau kata saya bagi minum ni, semayang tak? Tak nak semayang, tak payah bagi. Berwuduk lebih utama daripada memberi minum kepada dia, sebab dia pada muhtaram. Sampai begitu tarafnya bermakna. Kalau orang yang meninggalkan salat, kedudukannya sebaris dengan senarai yang kita sebutkan tadi, hina. Nah, dan yang kelima, ayakhafa min isti'mal ma' mahdura, iaitu takut atau bimbang dengan menggunakan air itu akan mendatangkan mudarat. Yang ini yang kita akan bahaskan, yang kita berhenti dekat had ini sampai sini.
disebutkan ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عدو أو طول المرض أو حدوث شيء قبيح في عضو ظاهر. Dan tidaklah bertayamum bagi orang-orang yang sakit itu. Ini bab yang sakit. Tapi sakit macam mana yang bertayamum ni? Yang pertama adalah kalau dia takut guna air itu akan membahayakan kepada diri dia. Dan ini mesti betul-betul bahaya. Bukan bahayaan atau buat bahaya. Tak. Bahaya sungguh. Kalau dia tahu kalau guna ni bahaya. Yang ini boleh digantikan dengan tayamum. Yang keduanya adalah au manfaati udwin. Dia takut akan hilang fungsi dari anggota yang kena air tu. Kalau dia ambil ni, dia punya tu jadi kerekot contohnya, habis. Tak boleh bergerak dah. Kena air. Maka yang ini boleh bagi dia menggantikan dengan tayamum. Au tulal marad, atau kalau kena air tu berpanjangan sakit dia. Tak baik, dah sakit, kena air bertambah lagi dan lama lagi. Yang ini pun boleh untuk dia gantikan dengan bertayamum. Au hudutha syai'in qabihin fi 'udwin zahir, atau kalau kena air ini maka dia akan jadi satu parut, dia akan jadi satu luka yang lebih besar, atau parut yang menyebabkan parut ini buruk, dia punya nampak jelas keburukannya. Kalau di muka kalau kena air, asalnya boleh baik jadi, tapi kena air dia jadi dah tak baik dan sebagainya. Maka yang itulah yang membolehkan seseorang itu dianya menggantikan dari penggunaan air kepada tayamum. Wala yatayammamu lil bardi illa idza lam tanfa' tadfi'atu a'dha'ih. Tidaklah boleh seseorang itu bertayamum kerana sejuk kecuali apabila pemanasan anggota badan itu tidaklah ada manfaat baginya. Maknanya tak bolehlah. Kalau sekiranya kena sejuk ini, tak ada masalah pun, cuma sejuk je, tak apa. Kalau dia perlu panas, kalau sejuk bahaya bagi dia, yang ni boleh. Tapi kalau dia sejuk tak ada masalah, cuma takut sejuk je. Ada orang kan dia takut sejuk. Tak mandi. Kalau para ulama dulu tiap-tiap bangun pagi sebelum daripada tahajud dia mandi. Oh bahaya, doktor kata nanti kena baru-baru berair. Itu kalau tengah malam yang macam ni kita mandi. Tapi di waktu pagi 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi bagus kita mandi. Bahkan disebutkan itu adanya syifa, menggugurkan penyakit-penyakit mandi di waktu malam. Kita zaman ni Allah mewah. Kita ada nak panaskan air. Dulu punya masalah bukan kata tak ada pemanas air, nak kena keluar pula tu, pergi cari perigi dulu. Perigi mana ada air, ada perigi panas. Dekat Langkawi mungkin lah yang perigi panas tu. Tapi kebanyakan semua yang paling dahsyat sejuknya mandi. Subhanallah. Kerana apa? Nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekiranya betul dia ambil sejuk sehingga dia tak mampu untuk tanggung, menyebabkan dia akan mendatangkan sakit ataupun musibah, maka ketika itu barulah boleh digantikan kepadanya dengan tayamum. Walam yajid ma yusakhinu bihil ma. Dia boleh tayamum kalau betul-betul dia tak tahan sejuk, tapi dia tak ada benda yang boleh panaskan air. Tapi kalau ada, kayu api ada gas ada, minyak gas kat rumah, gas tu ada, dapur ada, air sejuk sangat, dapur ada, kita lah guna air sebab dia boleh panaskan air tu. Siapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, musim sejuk, beliau ini gunakan duit Baitul Mal, antara adalah ada untuk membeli kepada kayu-kayu api. Untuk apa? Untuk panaskan air. Untuk siapa? Untuk rakyat. Setiap rakyat yang nak gunakan air di musim sejuk itu,
kena guna air panas, dia ambil di periuk-periuknya yang disediakan oleh kerajaan ketika itu, yang di bawah pemerintahan Umar Abdul Aziz. Jadi daripada mana sumber dia? Baitul Mal. Apa yang dia beli? Kayu api. Kayu api ni dia ambil duit tu untuk beli kayu api. Satu ketika dia pun teringin, dia pun tak ada ketika itu air panas. Dia kata pembantu dia, wahai pembantuku, ada lagi tak air panas? Dia kata sekejap. Setelah beberapa sekian waktu, dia datangkan air panas. Dia pun ambil guna air panas, mandi, wuduk. Baru dia teringat, dia tanya, mana ni air panas ni, kayu api daripada mana? Duit saya ke? Keluarga ni bagi saya bagi ke? Tak. Kayu api itu adalah daripada kayu api yang dibakar di tempatnya untuk orang-orang ramai itu, daripada Baitul Mal. Mana boleh saya gunakan daripada kayu api daripada Baitul Mal? Wahai Amirul Mukminin, saya tak gunakan pun. Sekarang ni semuanya dah masak dah, dan kayu api itu dah habis, tinggal dia punya bara je. Daripada dia padam begitu saja, saya letakkan di atas satu periuk, letakkan air, automatik serambil dia padam, sambil itu dipanaskan. Tak ada apa-apa pun. Kata Umar bin Aziz, ada apa-apa, ambil duit bayar. Tak boleh. Subhanallah. Apa begitu, dia disebutkan amanah, dan juga bagaimana yang disebutkan seorang pemimpin yang memahami tentang amanah yang diamanahkan kepadanya. Wa khafa 'ala manfa'il 'adwin aw huduthi syai'in madhkur. Ataupun kerana sejuk tadilah kita takut akan hilang fungsi, jadi kepas terus dia keras begitu. Ataupun dia punya luka bertambah teruk, akhirnya parut dia, maka dia dibenarkan. Itu khususan kepada air-air yang sejuk disebutkan. Wa in khafa min isti'malil ma'i fa ba'da badani ghasala sahih. Kalau dia tak boleh, dia takut untuk menggunakan air pada bahagian badan dia, maka hendaklah dianya membasuh anggota badan yang sihat itu, sama ada berwuduk ataupun mandi wajib. Yang boleh kena air, kena kenakan air. Yang tak boleh, baru nanti akan digantikan dengan tayammum. Bukan bermakna yang ni dia tak boleh kena air. Tak apalah tayammum. Jadi yang lain ni tayammum tu sudah cover dah. Tak. Yang boleh kena air, kenakan air. Yang sakit saja yang tak boleh dikenakan air. Kalau sakitnya di sini, wuduk tak ada kena mengena, tak payah tayammum. Wuduk bukan ada dekat sini. Tapi kalau dia mandi wajib, betul, kenakan air tempat yang lain kecuali sini. Buatlah kaedah macam mana pun, letak periuk ke kat sini, mangkuk ke, sekali lah, tapi yang lain pun kena. Kemudian baru bertayammum untuk nak gantikan tempat yang tak boleh dikenakan air. Tapi kalau tempat nanti wuduk, nanti tidak akan bahaskan yang itu. Wa tayammama 'anil jarih fi wajhi wal yadain. Kemudian kalau dia tayammum daripada luka, yang luka itu ada dekat muka ataupun kedua tangannya, ini anggota wuduk dan dia juga anggota tayammum. Apa nak buat? Fa in kana junuban qaddama ma syaa. Kalau dia mandi wajib, maka dia boleh untuk basuh mana saja dulu. Betul tak? Kita sebut dulu. Kalau dia kena air kat mana pun, dia niat dah dapat dah. Dia basuh tangan pun niat mandi wajib, dah dapat niat dah mandi wajib. Lepas tu dia mandi mana-mana pun tak apa. Cuma adanya tertib dan adab itu saja. Tapi jadi dia boleh mulakan mana-mana, tak ada masalah kalau dia junub. Wa in kana muhditsan. Tapi kalau dia hadas kecil, tayammama 'anil jarihi wa qata ghaslil 'alil. Maka dianya bertayammum adalah apabila dia dah basuh anggotanya tu, kemudian sampai di tempat yang sakit itu, baru dia buat tayammum pula. Berhenti sekejap situ, tayammum dulu. Mana kalau contohnya yang sakit itu tangannya kiri, dia berwuduk, kemudian dia basuh tangannya, dia berhenti kat situ sebab tangan kirinya ini tak boleh kena air. Kemudian setelah dia lap, dia pun tayammum muka tangannya.
Yang tangannya mungkin yang ni boleh kena lah. Sebab yang tayamum ni bukan mesti nak kena tanah merah masuk dalam luka tu. Lalukan aja, selesai. Baru sambung pula ketika itu kepala, menyapu kepala, kemudian kaki. Itu yang dimaksudkan. Iaitu mesti ikut tertib juga. Berhenti di tempat yang sakit itu. Summa in kana alaihi jabiratun taza'aha wujuban. Tapi kalau dia ni adalah balutan, pada hukum asalnya wajib dia buka. Dan apabila dia boleh buka, dia wajib buka satu. Dan apabila dia buka, dia kena kenakan air di tempat-tempat yang tak boleh, yang selain yang tak boleh kena air tu, dia kena kenakan. Sebab biasanya orang ni kalau dia bungkus, dia melebihi tempat dia. Tempat dia satu jalur sini, tapi yang sini pun akan dibalut. Kalau dia boleh buka, wajib bagi dia buka. Basuh tempat yang boleh basuh. Yang tempat yang tak boleh basuh ini lain ceritanya. Kalau betul tak boleh kena air, tapi lah boleh kena air, tak apalah, kena air tak payah tayamum lagi. Tapi kalau betul memang tak boleh kena air, atau itu yang jababirah ataupun jabirah ini disebutkan, balutan itu wajib bagi dia buka. Tapi kalau sekiranya sepatutnya kata fa in khafa min naz'iha ghasala sahih wa masha 'alaiha, tapi kalau dia takut memang tak boleh buka pada itu, kita kata mana boleh buka, maka dia kena basuh. Seperti biasa tempat-tempat yang boleh, yang kalau lebih-lebih tu dia boleh basuh. Di sini kan yang kena, sini kena basuh. Kemudian setelah itu dia berhenti, dia pun tayamum untuk gantikan di tempat anggota yang tak boleh untuk dia kena air atau buka tadi. Wa tayammama amma tahtaha fi wajhi wa yadain. Dan hendaklah kemudian kalau dia yang tak boleh kena tu di muka atau di tangan, sebab kerana muka dan tangan itu anggota tayamum atau juga anggota wudu, maka dia kena juga sapu juga, walaupun terpaksa di atas tempat yang balut ataupun tempat yang bungkus itu. Tapi apa dia kena? Wa yajibu alaihi qada. Dia basuh dulu, yang tempat yang terbuka kena basuh air dulu. Kemudian nanti dia berhenti, dia buat. Tapi pun tak boleh buka juga, kena atas tu juga. Tapi orang seperti ini, kalau dia bungkus di tempat muka, anggota wudu muka dan tangan, kerana muka dan tangan juga anggota tayamum, wajib bagi dia qada. Wajib baginya apa? Qada. Oh lama Ustaz, dah sebulan qada. Susahnya, susah kalau bab ini susah. Bab sebenarnya tak ada masalah. Alaihi qada, wajibu alaihi qada idza wada'a jabirah ala ghairi tuhrin. Iaitu apabila dia letakkan balutan itu sebelum dianya bersuci. Dia kena, nasallallahu alaihi, orang tu dia kena musibah, menyebabkan sama ada muka atau tangannya itu terpaksa dibalut, dibungkus. Tapi sebelum dia dibungkus atau masa dia accident tu dia berwuduk, nampak? Maka lepas itu dia balut. Yang ini tak masalah. Yang masalahnya dia tak berwuduk, dia berhadas. Ketika mana dianya kena musibah tersebut, kemudian ditampal atau dibungkus, tak ada, dianya adalah dalam keadaan hadas, wajib bagi dia berwuduk, walaupun digantikan dengan tayamum. Ini maksud dia kalau ianya itu di kaki, di anggota selain daripada muka dan wajah. Kaki patah, kena simen, masa simen tak ada wuduk, dia pun basuh seperti biasa, kaki tak boleh kena air, kena yang lain-lain dia, hujung-hujung sebelah, tapi yang lain digantikan dengan tayamum. Tayamum ini memanglah pada waktu untuk dia tunaikan solat itu, istibadatul solat, untuk membolehkan solat waktu itu boleh. Tapi setelah dibuka nanti dia kena qada. Sebab apa? Sebab dia bungkus ketika kakinya itu, ketika dia simennya adalah ketika dia berhadas. Tapi kalau dia berwuduk ketika itu, tak wajib bagi dia qada. Sebab itu bagusnya kalau kita sentiasa berwuduk. Atau sebelum nanti nak simen, tunggu doktor, saya nak wuduk dulu. Atau doktor tolong wudukkan saya. Ada lagi orang minta seperti itulah, tak ada lagi kan, jarang. Tapi kalau dia malah nak qada, dia kena buat begitu. Ada kaki. Tapi au kanat fil wajhi wal yadain. Tapi kalau di muka dan di tangan, walaupun dia ada berwuduk,
Masa kena tu, kerana dia tak boleh juga dengan tayamum sempurna juga, setelah dibuka nanti dia wajib qada. Ini bezanya. Faham tak? Faham tak faham boleh tanya. Wa yaqdi idza tayammama lil bardi. Wajib dia mengqada salatnya apabila dia bertayamum kerana sejuk. Tak sejuk tak tahan sangatlah. Sudahlah tayamum lah. Memang dah tak tahan, tapi dia kena qada. Ini khusus untuk yang sejuk. Atau tayammama li faqdil ma'i fil hadar, ataupun wajib qada bagi orang-orang yang bertayamum tiada air di waktu dianya tetap. Ini di antaranya seperti kita duduk sini, kita kata, oh air tak ada apa semula lah, dan habis waktu lah, tayamum lah. Kalau tidak habis waktu tayamum, tapi dia wajib qada. Sebab mungkin di tempat dekat-dekat yang jarak yang kita sebutkan itu ada air, cuma dia tak sempat untuk nak cari. Begitu juga di atas kapal terbang disebutkan. Dan yang juga wajib qada wal musafir asi bisafarin, dan orang yang mana musafir dengan niat membuat maksiat. Orang-orang musafir buat niat buat maksiat ni tak ada rukhsah bagi dia. Dia tak boleh solat jamak, dia tak boleh qasar, dia tak boleh tayammum. Jadi dia kena buat apa? Solat tamam. Solat ke orang azan? Mudah-mudahan solat lah. Tapi dia kena tahu, oh, orang kata, okey, tolong jadi imam. Kami semua musafir, saya kena solat tamam lah. Kenapa pula? Sebab saya tujuan maksiat. Agak-agak kita jadi makmum je. Tapi dia jujur lah, betul, dia tahu hukum lah tu. Jadi kalau orang-orang yang mana tujuannya maksiat, dia tak boleh untuk ambil rukhsah. Rukhsah ini hadiah diberikan oleh Allah, kemudahan diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang taat. Untuk maksiat, tiada. Ada yang kalau datang daripada jauh, tujuan nak tengok konsert, konsert itu ada maksiat, boleh tak sekiranya dianya qada jamak? Tak boleh. Nak tengok bola, yang ni kalau tanya kaki bola, khilaf. Kita ada maksiat. Syubhat lah, mana syubhat lah? Maknanya khilaf lah kan, kalau kaki bola khilaf lah. Kata Hamid Zain bin Sumit dalam fatwanya, dia kata kalau tujuan dia pun harus saja, tak ada tujuannya tu, kita kata kurang manfaat, tak ada apa pun tak boleh jamak, tak boleh rukhsah. Jadi timbang-timbang sendirilah. Wallahu ta'ala. Nah, ada kawan-kawan yang pergi London nak tengok bola, macam mana kalau sekiranya kita pegang pendapat tadi, iaitu pergi itu tiada manfaat, hanya manfaat duniawi dan tak ada dari segi sudut taat, maka tak ada. Seperti biasa 4 rakaat. Tak boleh, dia solat waktunya, tak boleh jamak bawa masuk, dia tak boleh qasar pada waktu dia, macam biasa je. Tapi kalau contohnya dia nak ziarah, ada niat ziarah kepada bulan sambil tu tengok bola, lain cerita. Maknanya ada suatu niat taat. Ayo kan? Allah Ta'ala. مولاي صل وسلم